Hobi menerbangkan pesawat kawalan jauh kini semakin dikenali dan diikuti ramai. Kapal dengan enjin nitro ini berada di kategori pertengahan dengan kelajuan dan kawalannya yang tersendiri. Kepuasan dan keterujaan mengendalikan jentera ini hanya boleh dirasai oleh mereka yang mengawalnya. Apabila kapal mendarat dengan baik, ia merupakan satu kelegaan. Namun, apabila ia hilang kawalan, mereka hanya mampu reda. So, macam mana perasaan ni? Biasa. Biasa. Memang akan crash, tak tahu bila. Puan main IST memang macam ni, terima je lah. So, yang ni total loss lah? Ke ada yang boleh... Engine je okey, body total loss. Engine boleh pakai lagi. So, lepas ni akan beli lain ke atau macam ni ke? Lain lah. Serik lah? Kumpul lah duit. Dalam 2 bulan, redha je lah. Benda naik akan turun. Bila kita nak dapat? Taman Melur serendah Selangor. Di sebalik kemah kanvas biru ini menempatkan sebuah bengkel mini yang menyediakan perkhidmatan membaiki kapal terbang kawalan jauh. Mekanik RC Muhammad Radhi Shahbudin mempunyai pekerjaan tetap namun bergiat membaiki model pesawat pada waktu lapangnya. Dia yang juga gemar bermain model helikopter dan kapal terbang berpendapat amat rugi jika sesebuah pesawat yang terhempas dibuang begitu sahaja. Main kapal memang belajarlah. Kapal tu ada je yang hari ni saya beli, hari ni juga jatuh. Kita punya trend banyak yang dulu-dulu kan, dia dah jatuh, tak tahu nak buat apa. Kutik-kutik spare part, bakar. Sampai satu masa saya kata, benda ni sikit je. Kenapa tak belajar untuk repair? Kapal crash je saya bawa balik. Kapal crash je saya buat. Jadi balik tu saya try and error. Zaman dulu tak ada YouTube, tak ada ilmu, tak ada apa. Jadi kita hanya tengok macam mana nak bentukkan kapal tu ikut dia punya spek asal. Jadi kita nak belajar punya pasal, kita azam tu ada, lama-lama bolehlah. Tanpa pendidikan formal dalam bidang mekanikal, minat dan pemerhatian mendalam membolehkan beliau mengasah kemahiran membaiki badan pesawat. Saya buat kapal tu berpandukan pada apa kapal yang saya pernah main, kapal apa yang saya pernah tengok, saya pernah pegang, saya pernah sentuh dan saya tahu. Ada je hantar, ni kapal, ni wing, ni body. Letak. Kalau saya pegang tu saya kata ni boleh buat ni, saya akan ambil lah. Kalau saya rasa lari ni, cakap tu terang lah, saya minta maaf je lah. Kan? Bukan semua, walaupun kita repair kapal, bukan semua kapal tu kita boleh terima bulat-bulat. Kalau kita paksa diri kita buat, tapi dia buat tapi tak ada kualiti, tak guna juga. Kalau saya tolak je lah. Tempoh masa diambil untuk membaiki kapal adalah bergantung kepada jenis kerosakan. Kerosakan kecil boleh diperbaiki dalam masa setengah hari, manakala tumpuan lebih perlu diberikan jika pesawat rosak teruk. Bayaran dikenakan pula mengikut skala kerosakan pesawat. Sebenarnya hobi ni, dia boleh cakap hobi ni mahal dan boleh cakap hobi ni murah sebab dia bergantung kepada grade. Contoh, kalau kita beli toy grade toy, grade permainan, kita bawa join dengan grade RC hobi, kan? Jadi orang tak perasan sangat. Banyak je kapal-kapal yang murah-murah yang jenis toy grade. Lepas tu dia upgrade jadi hobby grade. Bila kita fikir kita ni ada hobi je, kita kena ingat berapa kos yang kita kena keluar. Kita dah tahu kita punya bajet sekian, kita akan jumpa pada orang yang betul dan orang tu akan bimbing kita untuk dapatkan bajet yang sesuai untuk dia. Model kapal terbang serta alat ganti kini semakin mudah diperolehi berikutan berkembangnya jualan di dalam talian. Namun, Radhi mempunyai pandangan tersendiri dalam pemerolehan barangan. Begitu juga dengan ruang udara dan kawasan untuk menikmati hobi ini. Untuk hobi RC ni, saya nak biar banyak kedai RC dekat Malaysia. Bila kedai RC ni banyak di Malaysia,
Persaingan dia kuat. Jadi harga dia tu boleh terkawal. Pemain dia ramai, barangnya kurang. Bila nak beli, semua nak kena beli online. Luar negara lah, kena tunggu lama. Jadi option kita tak ada. Flying side lah. Daripada dulu sampai sekarang kan, macam musafir lah. Main sana, nampak aja satu tiang dah naik, jaga-jagalah. Dia takkan lama. Kejap lagi naik lah kawasan ni. Kita flying side kita tak ada. Macam di teleport tu, hari Sabtu, geng bagi main. Hari Ahad, dia pula turn bagi kita main. Tempat yang macam tu bagus. Membaiki pesawat RC adalah kesinambungan secara semula jadi kepada hobinya. Dan bagi Radi, tidak mustahil untuk penggemar lain yang berpengalaman untuk mengikuti jejak langkahnya agar lebih ramai pakar dihasilkan. Teleport Bukit Beruntung, Selangor. Ruang udaranya sering menjadi tumpuan ramai pada setiap hujung minggu berikutan himpunan penggemar kapal terbang kawalan jauh. Namun, apa yang menarik perhatian lensa majalah 3 ialah model kapal terbang A400M ini yang dibina menyerupai kapal sebenar milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Difahamkan, model ini dibina oleh NAS, hasil cetusan idea dan usaha sama daripada pemiliknya, Syed Fadli Syed Yusof. Mula-mula dia tak nak. Dia hesitate. Benda tu dia kata, alamak, susah. Itu ini apa semua. Tapi persistent kita push dia, cakap kat dia, boleh Abang Nas. Kapal ni akan membawa you ke satu level yang tinggi. Percaya rezeki. Waktu PKP tu dia accept, dia terima cabaran saya. So daripada bulan Mac tu lah kita start study plan A400, actual plan A400. Daripada situ kita measure. So kita bekerjasama waktu tu, kita buat dan alhamdulillah sampai in Ogos, September tu kita dapat completekan. Meski berdepan kekangan bahan dan ruang yang sempit, model ini berjaya disiapkan dalam tempoh 4 bulan. Sejurus siap, kapal ini dibawa ke Teleport untuk percubaan penerbangan kali pertama. Walaupun segala persiapan dilakukan sebaik mungkin, debaran dan harapan itu tetap tiba. Untuk test flight dekat sini, saya flykan. Alhamdulillah selamat naik dan turun. Sangat kritikal sebab kapal di awal ini berbeza dengan kapal kilang. Kapal kilang kita tahu dia akan naik, semua mesin made. Tapi kapal di awal ini kita tak tahu sama ada dia naik ke turun. Sama ada labo dan okey ataupun labo atau lebur. So kapal di awal ini is very tricky dan the moment it lifts dan stabil, itu alhamdulillah. Itu pencapaian lah kan. Dia turun pun dengan elok, alhamdulillah. One of the challenges untuk kapal di awal sebab kita tak tahu dia boleh naik ke, dia tak boleh naik. Berpuas hati dengan hasilnya, Syed kemudian menerbangkan pesawat ini secara rasmi atau maiden flight sebagai rekod penerbangan pertama. Dan tanpa disangka, ia membuka ruang dan peluang kepada NAS dan hasil ciptaannya ini untuk menempa nama di Malaysia Book of Record. Salah seorang kawan saya ni, dia publishkan video maiden tu. Maiden flight tu, lepas tu dia letak logo MBR kat situ. So saya cakap dekat dia, kita boleh kena saman kalau kita tak declare betul-betul, kita tak buat betul-betul MBR ni. Immediately lepas tu saya contact. Saya kata it's a good platform, let's try to contact MBR dan alhamdulillah proses MBR tu sangat mudah. Submission of application, review, sampai dia orang datang sini, witness dia naik, dia turun dengan selamat dan dia serah sijil. Bila ada pengiktirafan begini, bagi saya lah, saya dah buat benda ni hampir 9-10 tahun sebagai satu penghargaan lah untuk pembuat kapal di Malaysia ni. Selalunya kita orang tak peduli pun, tak ada siapa yang peduli pun, tapi dengan anugerah tu kita rasa macam kita lebih dihargai lah. Hasil kerja kita lebih dihargai. Dengan rekod 2.9 meter panjang dan 2.6 meter lebar, kapal ini telah diiktiraf sebagai model kapal terbang kawalan jauh terbesar oleh Malaysia Book of Record pada 9 Oktober 2021. Sejak daripada pengiktirafan itu, kapal ini semakin tular di media sosial dan mendapat perhatian ramai. Syed dan kapal A400 miliknya ini juga tidak pernah segan untuk menguasai ruang angkasa Teleport. Nampaklah memang terduduklah, seronok. Memang bangga, Cik Nas kita pun bangga kan sebab dia hasil titik peluh dia dengan ruang yang sempit dia buat kapal ni 3-4 bulan macam tu kan, termasuk lockdown semua.
kapal ni selamat naik, selamat turun, boleh fly. So bangga dan terharulah. Dan saya sebagai pilot F100 ni, saya rasa the best feeling ever lah. Kan, sebab ini kapal yang sangat besar, yang paling besar saya pernah fly. Kejayaan dalam menghasilkan model kapal terbang sebegini menjadi batu loncatan kepada NAS untuk berkembang dan terbang lebih jauh lagi. Dengan bakat serta dorongan pihak yang berminat, NAS berpeluang untuk memberi dimensi baharu kepada hobi ini. Saya sebagai owner, saya rasa bangga untuk Cik Nas kita. Ya, sebab bila kita ada seorang ataupun satu kumpulan anak tempatan yang kreatif yang boleh buat macam ni contohnya, ia sama sekali boleh membanggakan nama negara kita juga. Banyak kita punya pakar-pakar DIY strata Malaysia so diorang ni lack of exposure. Bila kita banyak exposekan kreativiti anak tempatan kita, dan saya rasa dapat membanggakan negara kita lah. It's not just a hobby, future of Malaysia juga. Whereby kita ada those creative young people, adults yang expose dia punya kreativiti dalam benda-benda macam ni. Setelah puas membelah langit, kini masa untuk mendarat. F100 landing! Kapal terbang kawalan jauh bukanlah sebuah hobi yang meluas, namun penggemarnya komited dan semakin berkembang. Meluncur laju di langit biru, keterujaan dalam mengendalikan jentera ini hanya yang mengawalnya sahaja yang tahu. Pemerolehannya subjektif, namun kepuasan dan kebanggaan itu pasti.